Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Global Hijrah malam ini bersama saya Zaim Zamani. Gunung Merapi di Yogyakarta, Indonesia kembali meletus. Gunung berapi antara paling aktif di dunia itu menghamburkan asap dan debu vulkanik setinggi 3,000 meter. Ia mengakibatkan beberapa buah kampung dilitupi debu tebal. Sebagai langkah keselamatan, pihak berkuasa mengeluarkan arahan evakuasi bagi radius 7 km dari puncak Merapi. Bagaimanapun, masih ada yang ingkar. Letupan besar direkodkan pada Sabtu jam 12.12 tengah hari waktu tempatan. Detik-detik letusan itu berjaya dirakam Badan Geologi Indonesia. Turut kelihatan awan panas yang meluncur dari puncak Merapi. Menurut penduduk Teluk Golelek sejurus letusan, kampungnya dilitupi debu setebal 1 hingga 2 meter. Menurutnya, walaupun arahan evakuasi telah dikeluarkan, masih ada penduduk yang masih melakukan aktiviti harian seperti biasa. Di wilayah Desa Teluk Golelek pasca erupsi Merapi siang tadi, hanya terjadi hujan abu dengan ketebalan kurang lebih 1-2 mm. Masyarakat di seluruh Desa Teluk Golelek, apalagi juga di Dukuh Stabelan yang jaraknya dari puncak Merapi kurang lebih 3 kilo, masih aktivitas seperti biasa di rumah masing-masing. Bahkan tadi saya juga sempat lihat ada masyarakat yang masih merawat tanamannya, ada yang mencari rumput dan Selain penduduk, arahan evakuasi turut dikeluarkan kepada pelancong. Kelihatan beberapa kenderaan pacuan 4 roda yang lazimnya digunakan untuk membawa pelancong ke Gunung Merapi bergegas meninggalkan kawasan bencana. Pusat-pusat pelancongan yang terletak berhampiran juga diarah menghentikan operasi sementara. Menurut agensi mitigasi tempatan, tiada kemalangan jiwa dilaporkan setakat ini. Gunung Merapi yang terletak di ibu kota kebudayaan dan pelancongan Indonesia itu semakin aktif pada 2020 sebelum meletus pada Januari 2021. Letusan antara terburuk direkodkan 13 tahun lalu, iaitu pada 2010 dan telah mengorbankan lebih 300 nyawa dan memaksa kira-kira 280,000 penduduk dievakuasi. Letusan itu kedua terkuat sejak letusan besar pada 1930 yang mengorbankan 1,300 nyawa. Indonesia yang terletak pada lingkaran api Pasifik sering diancam letusan gunung berapi dan gempa bumi. Negara itu mempunyai kira-kira 130 buah gunung berapi aktif. Baik, dari Indonesia kita beralih pula ke Turki. Jika sebelum ini tapak runtuhan bangunan akibat gempa bumi dikerumuni pasukan mencari dan menyelamat SAR, kini kawasan itu menjadi tumpuan peguam. Ia susulan langkah Persatuan Peguam dari 81 wilayah di negara itu untuk menghantar wakil masing-masing ke kawasan bencana. Tujuan mereka adalah untuk memeriksa tapak bangunan tersebut untuk dijadikan bukti pendakwaan terhadap kontraktor bangunan yang dikatakan tidak mematuhi spesifikasi sehingga menyebabkan kegagalan struktur bangunan untuk bertahan ketika gempa. Menurut Peguam Firat Kankalis, kematian akibat bangunan runtuh seperti yang disaksikan dalam tragedi gempa 7.8 magnitude bulan lalu sepatutnya boleh dielak atau dikurangkan jika bangunan-bangunan kediaman tersebut dibina mengikut spesifikasi. Kini beliau darakan peguam lain memeriksa dan merakamkan gambar saiz dan bahan binaan yang digunakan. Proses ini perlu dilakukan segera sebelum pihak berkuasa membersihkan sepenuhnya tapak runtuhan berkenaan. Jelasnya sebagai peguam, dia bertanggungjawab untuk memastikan mangsa mendapatkan keadilan. Toplumun temel taşı, hukukun temel taşı avukattır. Hukukun olduğu ya da hukuku ilgilendiren herhangi bir durum söz konusu olduğunda orada muhakkak avukat bulunmalıdır. Biz de o amaçla Hatay'dayız. Sadece Hatay'da değiliz. Türkiye Barlar Birliği'nin çalışması neticesinde 10 farklı deprem bölgesindeki bütün illerde gönüllü arkadaşlarımız burada. Bu arkadaşlarımız herhangi bir şekilde bir ücret ya da farklı bir şey almıyor. Tam tersine herkes kendi işini gücünü bırakıp bu bölgeye geldiler. Amacımız bazı şeylerin doğru tespit edilip eksik ve hata yer olmadan olduğu gibi yansıtılması. Bu yüzden buradayız.
Sejak 2013, kerajaan Turkiye telah mewajibkan setiap bangunan yang baru dibina untuk memenuhi syarat dan spesifikasi kalis gempa dan mencapai standard bangunan di California, Amerika Syarikat. Susulan itu, banyak pemaju bangunan kediaman yang mempromosikan bangunan mereka kalis gempa sehingga magnitud 9.0 bagi menarik pembeli. Ia termasuk kondominium mewah Ronsons Resident yang didiami beberapa selebriti termasuk bintang bola sepak Ghana Christian Atsu. Atsu antara yang terkorban setelah bangunan 12 tingkat itu runtuh menyembah bumi. Kontraktor utama bangunan itu telah ditahan pihak berkuasa di lapangan terbang Istanbul bulan lalu. Setakat ini polis telah memanggil 269 kontraktor untuk membantu siasatan. Dalam hal itu, kontraktor Rutsu Kanli berpendapat adalah tidak adil sekiranya hanya kontraktor bangunan dipersalahkan. Sebaliknya, semua pihak terlibat termasuk pemaju projek, pihak berkuasa tempatan dan kerajaan perlu mengambil tanggungjawab. Ini kerana beberapa polisi pihak berkuasa tempatan turut menyumbang kepada kejadian itu. Ia termasuk kebenaran menambah 5 ke 8 tingkat bagi bangunan yang sepatutnya hanya dibina 3 tingkat. Sementara itu, bagi mangsa gempa, masa depan mereka masih samar. Bulamıyor. Herhangi bir şey yapamıyoruz. Yani ben kredi çekmişim. Ne yapacağımı bilemiyorum. Önümü göremiyorum ki. Bina tespit olmadan bir işlem başvuramıyoruz. Bagaimanapun, usaha yang dilakukan Persatuan Peguam ini sedikit sebanyak memberi sinar kepada mereka. 6 Februari lalu, gempa bumi 7.8 magnitud dan beberapa gempa susulan di Turkiye dan Syria telah mengorbankan lebih 46,000 nyawa dan mengakibatkan kerugian lebih 100 bilion dolar Amerika. Alhamdulillah bertemu kembali. Selepas 7 tahun, Arab Saudi dan Iran akhirnya bersetuju berdamai dan memulihkan kembali hubungan diplomatik kedua-dua negara. Persetujuan yang mengejutkan dunia itu diterajui China sebagai orang tengah. Perkembangan itu dilihat sebagai satu kemajuan signifikan di rantau Asia Barat. Dalam satu kenyataan trilateral yang dikeluarkan Jumaat lalu, Arab Saudi dan Iran bersetuju membuka kembali kedutaan di negara masing-masing dalam 2 bulan. Pemimpin kedua-dua negara turut bersetuju untuk menyambung kembali kerjasama keselamatan ekonomi yang telah ditandatangani sejak 20 tahun lalu. Pemimpin Hezbollah Hassan Nasrallah berkata, Iran dan Arab Saudi akan bekerjasama untuk memastikan keselamatan, kestabilan dan keamanan rantau Asia Barat. طيب هذا تحول جيد طيب نحن ليش بنكون سعداء لأن نحن عندنا ثقة إنه هذا ما بيكون حساب شعوب المنطقة أكيد هذا بيكون لمصلحة شعوب المنطقة إذا بيتعاونوا بينفتحوا على بعضهم أكيد هذا بيساعد بلبنان بيساعد باليمن بيساعد بسوريا بيساعد بالمنطقة وثقتنا مطلقة بأنه هذا لا يكون على حسابنا ولا على حساب الشعب اليمني ولا على حساب سوريا ولا على حساب المقاومة. Perkembangan ini disambut baik Iraq, Emirat Arab Bersatu UAE, Qatar dan Pertubuhan Kerjasama Teluk. Pada 2016, Riyadh memutuskan hubungan diplomatik dengan Tehran susulan tindakan penunjuk perasaan Iran menyerang wakil diplomatik Arab Saudi. Ia berikutan rasa tidak puas hati terhadap hukuman mati yang dijatuhkan Saudi terhadap ulama Syiah terkenal Nim al-Nimr. Baik, sekian Global Hijrah untuk malam ini. Lagi kupasan berita antarabangsa pada hari dan waktu yang sama minggu depan. Saya Zaim Zamani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.